Ustaz. Ustaz, Mac. Aturan datang ni sebetulnya bagi semua turun bawah. Semua orang. Jadi ini saja semua. Ustaz main tak? Tak main? Sure. Jadi dia maksud saya. Ish. Inertia ni form berapa? 5? Kalau dalam sains form 5 ada, kalau form 4 yang ambil subjek physics. Okay, saya dah run. Jom, tolong. Kalau ada orang tanya abang Rima ke cikgu, suruh jawab dah. Ya. Mana ki ke mana? Start sekarang. Boleh buka dan kalau komen saja boleh buka komen saja. Tak boleh. Dengan dalam sebuah video kan? Ya, okey. Ada kan? Kalau untuk komen kan? Bagi Q kan? Untuk komen bagi Q. Okey. Dah masuk eh? Dah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sedang menonton live daripada page Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kepala Batas. Okey, jadi nama saya Cikgu Syahira. Saya akan menerangkan ataupun bagi pelajar yang sudah mempelajari tajuk inersia. Jadi hari ini saya mungkin akan membuat ulang kaji berkenaan tajuk inersia. Hari ini kita akan tengok apakah inersia ini dan kita akan cuba fahami konsep inersia. Dalam tajuk inersia ni, kita ada 5 benda yang penting untuk kita tahu dan ketahui. Iaitu, mula-mula sekali yang kita akan tengok adalah definisi. Kita akan tengok apakah definisi inersia supaya kita faham apa yang diperkatakan daripada inersia. Inersia ni daripada bahasa yang agak asing bagi pelajar yang belum pernah mendengarkannya ataupun pertama kali mempelajari. Okey, sebelum tu tajuk ini ada dalam tajuk bab 5 gerakan untuk form 5 dan juga untuk form 4 untuk pelajar yang mengambil subjek fizik dalam bab 2. Okey? Okey. Mula-mula sekali kita akan tengok definisi, kita akan tengok dari segi bahasa apakah yang dimaksudkan daripada inersia ini. Kemudian kita akan tengok hukum Newton gerakan yang pertama. The first Newton law, and then yang ketiga kita akan tengok situasi yang melibatkan inersia. Yang keempat kita akan tengok apakah hubung kait antara
jisim dengan inersia. The relationship between mass and inertia. Apa yang akan berlaku kalau mass tu berubah? Adakah inersia ni bergantung kepada jisim ataupun tidak? Okey. Kita akan tengok tu sebentar lagi. Dan akhir sekali, kita akan tengok kaedah untuk mengurangkan kesan inersia. Kenapa kita nak kurangkan inersia? Buruk ke kesannya? Macam mana kita nak kurangkan? Apa yang kita boleh buat ataupun sebenarnya aplikasi tu dah sedia ada dah dalam kehidupan kita. Okey. First sekali, apakah definisi inersia? Apakah yang dimaksudkan dengan inersia? Okey. Inersia ni dikatakan adalah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan position ataupun situasi asalnya, sama ada dia dalam keadaan bergerak ataupun dalam keadaan rehat. Kalau sesuatu benda tu dalam keadaan rehat, dia cenderung untuk kekal dalam keadaan rehat. Tetapi kalau dia dalam keadaan yang sedang bergerak, dia nak kekal dengan keadaan bergerak dengan hal laju yang sama. Okey, faham? Jadi apa kena mengena dengan hukum Newton gerakan pertama ni? Siapa Newton ni? Kalau awak nak tahu, Newton ni adalah seorang saintis ataupun fizisis yang telah mengkaji tentang gerakan. Okey? Kita dalam bab 5, bab gerakan betul. Okey, sebenarnya awak akan jumpa dengan Newton ni banyak lagi. Dia ada buat banyak lagi hukum-hukumnya. Ada first law, second law and third law yang awak akan belajar kalau saya tak silap. Okey. Kalau begitu, apakah yang dikaji oleh Newton ni yang boleh dikaitkan dengan tajuk inersia? Okey, Newton ni cakap sesuatu objek cenderung untuk kekal dalam keadaannya sama ada dalam keadaan bergerak ataupun dalam keadaan rehat kecuali ada daya luar yang diaplikasikan ke atasnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, an object tend to remain at its original position, whether it is at rest or in moving state. If it's a moving state, it tend to move in a same speed. Kalau it is at rest, it tend to be at rest. Dia nak kekalkan keadaannya. Unless there is an exerted force acting on it. Kecuali kalau ada daya luar yang teraplikasi ke atasnya, yang tersesar ke atasnya. Okey. Faham? Faham? Okey, faham ah? Okey, kalau tak faham ataupun ada soalan, awak boleh nyatakan di ruangan komen. Saya akan cuba untuk menjawab. Okey. Okey. Yang seterusnya, saya nak gambarkan kepada awak macam mana ataupun apakah situasi yang melibatkan inersia ni. Apakah situasi yang melibatkan inersia? Okey. Sebelum tu, saya tunjuk. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak? Image. Nampak tak? Nampak? Okey. Okey, kalau awak lihat buku ni, okey, awak boleh buat pun situasi ni dekat rumah ataupun awak boleh belajar daripada buku-buku awak kat rumah. Awak ada banyak buku teks kat rumah kan? Okey, jadi daripada tak buka tu, baik kita susun. Okey, awak ambil dalam 6 ataupun 5 buku, lepas tu awak susun. Tinggalkan lebih kurang 2 buku di atasnya. Lepas tu awak tarikkan sedikit satu buku di atasnya. Seperti yang awak nampak, buku yang di atas ni sedang dalam keadaan rehat. Buku ni dalam keadaan rehat. Buku yang ke atas ni. Tapi, bila kita tarik satu buku dekat bawah tu, adakah buku yang dekat atas tu akan jatuh sekali? Adakah dia akan pi sekali dengan buku yang ditarik tu? Okey, kalau awak dah buat dan awak tahu yang buku yang dekat atas tu tidak akan tertarik sekali dengan buku yang awak tarik itu. Maksudnya, buku yang di atas dan dalam keadaan rehat tu akan kekal dalam keadaan rehat. Dia tidak akan ikut yang buku kat bawah tu sebab dia nak kekalkan keadaan rehatnya. Dia nak kekalkan posisi ataupun situasi yang tersebut. Okey, faham? Okey, situasi yang kedua.
Okey, contoh yang kedua, saya yakin memang ramai daripada awak yang pernah tengok satu video ni, mungkin daripada 9gag. Okey, ada satu video ni, kalau awak pernah tengok, dia letak piring dengan cawan di atas badan kucing tu. Okey, nanti kalau saya jumpa link tu, nanti saya share dalam grup Telegram, okey? Okey. Dia letak piring dengan cawan di atas satu kain dan diletak pula dekat atas badan kucing tu. Tapi bila ditarik dengan kain tu, piring dengan cawan tu tidak akan berubah walaupun sedikit. Sebab piring dengan cawan tu initial ataupun keadaan asalnya adalah dalam keadaan rehat. Dia tidak bergerak, jadi dia resist untuk berubah. Dia tidak mahu berubah, dia nak kekal dalam keadaannya. That's why piring dengan cawan tu sebenarnya tidak terjejas pun dia punya posisi. Bila kita tarik kain tu, dia tak berubah pun ikut kain tu. Okey, faham? Okey, faham. Itu untuk contoh kedua. Okey, sekarang ni kita nak tengok situasi yang melibatkan inersia. Sebelum tu ada soalan? Okey, ada soalan? Kalau ada soalan, sila ajukan dalam kotak komen. Okey. Belum ada soalan. Okey. Jadi saya akan teruskan dengan menerangkan situasi yang melibatkan inersia. Situasi kehidupan yang melibatkan inersia. Okey. Okey. Okey, saya yakin ramai daripada awak ataupun kemungkinan 90% daripada awak pernah menaiki bas, betul? Pernah menaiki bas. Kalau tak pernah menaiki bas pun mungkin pernah menaiki komuter. Pernah tak awak nak naik bas tu ataupun nak naik komuter tu, lepas tu seat tak ada? Kita tak ada seat ni, tak boleh nak duduk. Betul tak? Okay, kalau kita tak boleh nak duduk, kita berdiri, betul? Kita pegang yang pemegang tu. Pemegang supaya kita tak jatuh. Pemegang tu lah untuk orang yang berdiri. Okey, awak masuk dalam bas. Okey, bila awak masuk dalam bas tu belum bergerak. Tak kala masa bas nak bergerak, awak nak terus jalan, betul? Okey, macam ni. Awak pegang, betul? Lepas tu, apabila bas tu mula bergerak, badan awak terhayun ke hadapan, betul? Badan awak terhayun ke hadapan. Kenapa badan awak terhayun ke hadapan? Kenapa? Sebab pada mulanya awak tidak bergerak, awak dalam keadaan rehat, tidak bergerak. Tetapi apabila bas itu berjalan, awak resist, awak tidak mahu perkara itu mengefek awak, maksudnya mengefek awak lah. Okey, jadi awak terhayun ke hadapan, ke belakang begini. Awak terhayun ke belakang sebab awak resist to change. Awak tidak mahu bergerak, awak nak dalam keadaan rehat. Awak nak kekal dalam postur rehat. Okey, faham? Sama juga kalau awak naik bas, lepas tu bas tu daripada bergerak, lepas tu dia tiba-tiba berhenti. Awak terhayun juga ke hadapan, betul? Sebab dalam keadaan awak sebelum tu dalam keadaan yang bergerak. Jadi badan awak nak kekal bergerak. Sebab tu bila berhenti, dia terhayun ke hadapan. Sebab dia nak melawan, dia nak kekal dalam keadaan bergerak. Okey, faham? Okey, ni contohnya. Nampak kan? Okey, ni contoh kalau dalam tu bila bas berhenti, badannya terhayun ke belakang. Okey. Okey, faham? Kalau ada soalan, sila ajukan. Tak ada soalan? Belum ada soalan? Kalau ada soalan, selepas ini ataupun selepas live ini, awak boleh ajukan dalam Telegram jika ada sebarang permasalahan. Okey, seterusnya situasi yang melibatkan inersia ni, ini mungkin semua pelajar boleh relate dalam waktu musim PKP sekarang sebab ramai yang stay up malam-malam, betul? Bukanlah stay up untuk tengok movie, mestilah bukan kan? Kita stay up untuk study. Saya yakin semua pelajar form 5 dalam ni semua selalu stay up, berjaga sehingga tengah malam sebab kita nak study. Betul? Lepas tu pukul 12 malam awak lapar dan awak pergi ke dapur
Lepas tu awak nampak nugget goreng. Tapi nugget goreng ni sedap lagi kalau makan dengan sos cili, betul? Pernah tak masa awak nak tuang sos cili tu, bila awak nak tuang tu susah sangat bila nak tuang tu. Tapi dan dikeluar tu memang susah nak berhenti. Sebab macam ni. Nampak tak sos cili tu mengalir keluar tanpa berhenti kalau tiada daya luar yang berlaku ke atasnya. Okey. Tahu kenapa? Sebab apabila dia bergerak, dia akan terus bergerak dengan hal laju yang sama. Jadi dia akan suka untuk berhenti. Okey, faham? Faham sampai situ? Okey, nanti lepas ni boleh balik. Lepas tu kalau nak makan, kalau nak tuang sos tu boleh. Ini adalah aplikasi satu situasi contoh daripada tajuk inersia. Okey. Faham? Okey. Kalau ada soalan, sila ajukan. Tak ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan? Okey, yang seterusnya kita nak tengok apakah hubung kait antara jisim dengan inersia. What is the relationship between mass and inertia? Apakah yang akan berlaku kalau jisim ni tinggi? Kalau jisim tu tinggi, apa yang berlaku dekat inersia? Adakah inersia tu akan kecil ataupun inersia tu akan besar? Okey, kita tengok. Okey, saya cakap jisim meningkat, inersianya adalah besar. Kalau dalam graf, dia akan jadi macam ni. Ini adalah mass. Bawah ni adalah jisim, sini adalah inersia. Jisim dengan inersia adalah berkadar terus. Berkadar terus. Ini graf berkadar terus. Directly proportional. Jika jisimnya meningkat, maka inersianya juga meningkat. Macam mana kita nak tahu? Apa bukti bagi benda ni? Apa bukti cikgu kata jisim meningkat, inersia meningkat? Apa buktinya? Okey, kalau macam tu, saya padam ya. Saya nak awak bayangkan, ataupun mungkin sebelum ni awak ada pergi buat teknik baring dengan mak awak, betul? Okey, sebab awak nak kumpul semua. Awak contohnya, awak pergi grocery stores. Pergi grocery stores, lepas tu awak ambil 2 troli. Satu troli awak, satu lagi troli mak awak. Okey, faham? Okey, macam ni. Contohnya, dalam troli awak tu, awak cuma ambil coklat saja. Coklat saja awak ambil. Tapi dalam troli mak awak tu ada beras, ada minyak, ada cereals, ada macam-macam lah. Memang banyak. Berat lah. Yang troli A dengan troli B. Troli A adalah troli awak dan troli B adalah troli mak awak. Okay. Sekarang ni, yang manakah yang lebih suka untuk digerakkan? Ataupun yang manakah yang lebih tinggi inersianya? Adakah troli A ataupun troli B? Yang manakah tinggi lagi inersianya dan suka untuk digerakkan? Adakah ia troli A ataupun troli B? Yang ada coklat je ke? Ataupun yang ada beras, minyak dan semua dalam ni? Awak boleh jawab dalam komen box. Okey. Jawapannya adalah troli B. Kenapa saya katakan troli B? Sebab lebih tinggi jisimnya. Troli B, jisimnya lebih tinggi. Jadi, inersianya lebih tinggi. Apabila jisimnya tinggi dan inersianya tinggi, troli ini lebih suka untuk digerakkan berbanding troli A. Okey, faham? Jadi, kalau dekat sini kita cakap troli A ni lebih kurang jisimnya. Jadi, kuranglah dia punya inersia lagi, jadi lebih mudah untuk digerakkan. Okey, faham sampai situ? Kalau ada soalan, sila nyatakan dalam komen box. Okey, bagus sama. Ramai yang dah buat B. Okey. Okey. Lagi satu contoh yang saya boleh berikan.
Okay. Lagi satu contoh yang saya boleh berikan adalah awak boleh buat dekat rumah pun. Dekat rumah siapa yang ada motor dan ada siapa yang ada kereta, awak sendiri boleh bayangkan sekarang. Kalau awak tolak motor dan awak tolak kereta, yang mana lebih mudah untuk digerakkan? Motor ataupun kereta? Betul ke kereta lebih mudah untuk digerakkan berbanding motor? Mestilah motor lebih mudah digerakkan kan? Sebab motosikal ni mempunyai jisim yang lebih kecil berbanding dengan kereta. Sebab tu kalau kita tolak seorang-seorang pun kereta tu, belum tentu kereta tu bergerak. Sebab jisimnya tinggi, inersianya juga tinggi. Maka sukar untuk digerakkan bagi kereta berbanding motosikal. Okey, faham? Okey. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan sila ajukan. Betul. Untuk Izani Rosli, dia tanya situasi ini macam buayan juga ke cikgu? Macam orang kurus dengan orang gemuk sama juga kan? Betul. Ya. Betul. Kalau kita tolak orang yang ada jisimnya lebih besar, jadi lebih suka untuk kita tolak. Lebih suka untuk dia bergerak sebab inersianya lebih besar berbanding orang yang mempunyai jisim yang lebih kecil. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya saya nak masuk kaedah mengurangkan kesan inersia. Kenapa kita nak kurangkan kesan inersia ni? Kenapa? Betul ke inersia ni sebenarnya tidak bermanfaat? Ada setengah inersia yang bermanfaat, tapi ada setengah inersia yang boleh mengancam nyawa. Contohnya bila kita dalam kereta. Okey, seperti yang awak tengok tadi, yang kita dalam situasi dalam bas, betul. Bila bas tu bergerak, kita terhayung ke belakang, lepas tu terhayung ke depan bila dia berhenti, betul. Tapi kalau dalam keadaan awak sedang dalam kereta and then awak tak pakai seatbelt, bayangkan awak tak pakai seatbelt. Lepas tu kereta tu dipandu dengan sangat laju. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku kat hadapan. Mungkin ada aksiden, lepas tu awak nak tekan cepat-cepat, tak nak brake cepat-cepat, tak nak terlanggar ataupun ada lubang ke apa ke, tak kisahlah. Jadi kalau misalnya ada buat brake terkejut, jadi orang tak pakai seatbelt tu ada potensi untuk terhumban jauh ke keluar. Dan kemungkinan boleh terkeluar daripada cermin kereta kalau cermin kereta tu pecah. That's why kita perlu memakai seatbelt. Okey, jadi kaedah mengurangkan kesan inersia yang pertama adalah seatbelt. Memakai seatbelt ataupun dalam bahasa Melayunya adalah tali pinggang keleda. Okey, dengan pemakaian tali pinggang keleda ni kita dapat mengurangkan kesan inersia sebab kita nak menjaga diri kita, kita nak protect ourselves from damage, from serious injuries. Okey, kalau awak pakai tali pinggang keleda tu, mungkin awak boleh kurangkan kecederaan awak dan melindungi anggota badan awak. Okey, faham? Kalau ada soalan, tolong ajukan. Satu lagi. Okey. Nampak tak? Okey, ini adalah gambaran bagi pemandu yang sedang memakai seatbelt ataupun tali pinggang kereta. Jadi dia protect pemandu tu daripada terhumban ke depan dan mencederakan bahagian depan badannya. Okey, faham? Okey, untuk situasi yang kedua, situasi yang kedua adalah lori tangki. Kaedah, okey, bukan adalah lori tangki, tapi kalau awak nak tahu, lori tangki ni, contoh saya lukis lori tangki. Sebenarnya lori tangki ni dibahagikan kepada beberapa partition. Kemungkinan ada 4 ataupun ada 3. Kenapa dibahagikan dengan dalam beberapa bahagian? Kenapa? Sebab sebenarnya contoh tangki tu bawa minyak ataupun apa-apa fluid, dia akan bahagikan
sedikit sahaja volume fluid tu dalam setiap tangki. Sebab apa? Sebab nak mengurangkan dia punya mass untuk setiap tangki tu. Bila kurang mass, kuranglah inertia. Kalau kita tak buat partition macam ni, apa yang akan berlaku? Contoh, kalau awak tak ada partition ni, awak cuma semua fluid duduk kat dalam ni. Lori tangki ni tak ada partition pun. Bila dia berhenti dengan terkejut, dia akan tolak lori ni ke hadapan. Jadi sangat bahaya untuk, mungkin ada kereta dekat depan ni. Jadi dia sangat bahaya. Sebab kalau dekat sini banyak dan satu tempat, jadi mass dia akan, GC-nya adalah tinggi dan inertia yang akan berlaku ke atasnya pun akan sangat tinggi. Okey, faham? Ada soalan. Oh, ada soalan. Okey. Ada Asma. Apakah formula untuk inertia? Okey, terima kasih Azhar Azman. Okey, dia tanya, cikgu, saya Aizat Osman nak memberikan beberapa soalan. Apakah formula untuk inertia dan unit apa yang digunakan dalam inertia? Jadi untuk tahap awak masih belajar dalam sekolah, jadi awak tak perlu kira inertia. Nanti kalau awak sambung dengan lebih dan belajar lebih dalam, awak akan belajar tentang formula-formula inertia. Dan penting untuk awak tahu bahawa inertia ni bukanlah kuantiti fizik. Okey? Jadi untuk sampai level yang awak belajar ni, cukuplah sekadar awak tahu apa itu konsep inertia. Dan 5 benda yang saya cakap tadi, iaitu definisi. Awak mesti kena tahu definisi inertia. Dan awak tahu apakah kaitan inertia ni dengan hukum Newton yang pertama, hukum first law Newton, the first Newton law, ataupun Newton first law of motion, hukum gerakan Newton yang pertama. Lepas tu kita kena tahu situasi yang melibatkan inertia. Awak kena tahu situasi yang melibatkan inertia, sebab kemungkinan dalam soalan, bukan kemungkinan, kalau awak tengok pasan paper, kebanyakan dia pasir paper kebanyakan tanya apakah kaedah bagi mengurangkan inertia. Jadi saya sudah explain dengan menggunakan tali pinggang keledah, dengan membahagikan partition untuk lori tangki, ataupun dia tanya apakah dia tanya berikan contoh situasi yang melibatkan inertia. Awak dah boleh bagi tahu sekarang kan? Betul, sebab saya dah bagi 2 contoh tadi. Betul? Saya dah beri contoh yang dekat dalam bas tu, dan apabila menuang sos cili. Okey, faham? Kalau ada soalan boleh ajukan. Kalau awak tengok live ni lambat, bolehlah ajukan dalam grup Telegram, nanti saya akan cuba untuk menjawab. Okey. Setakat itu saja. Sebelum saya akhiri saya punya sesi pembelajaran hari ini, saya akan summariskan semula. Ada 5 perkara yang kita perlu, ada 5 perkara yang penting dalam tajuk inertia ini. Dalam konsep inertia ini ada 5 perkara yang perlu awak ingat, iaitu definisi, lepas tu kaitannya dengan hukum Newton gerakan yang pertama, dan awak mesti boleh berikan contoh situasi yang melibatkan inertia. Kemudian awak boleh berikan pula awak boleh menghubung-kaitkan antara jisim dengan inertia. Okey? Adakah jisim mempengaruhi inertia? Kalau siapa-siapa tanya dekat awak tu, memang boleh terus straight jawab. Dan akhir sekali adalah kaedah untuk mengurangkan inertia. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton live ini. iPad pun sama kan? Yes. Oh no. Sebab airbag pun sama. Okey, untuk situasi airbag ni, airbag ini lebih berkait dengan daya impuls dan impuls. Okey? Yang tu awak akan belajar seterusnya. InsyaAllah kalau ada masa saya akan terangkan yang tu. Tapi untuk airbag tidak berkait dengan inertia, tapi berkaitan dengan daya impuls dengan impuls. Okey, ada soalan lagi? Okey, terima kasih. Okay, next ready, Mike. Relax je. Anak guna buat. Gunalah. Bagi dah jauh. Nampak apa?
bawa pasal tu. Pakai baju collar pula ni. Lupa. Oh, ada ayak tu. Minum dulu. Whiteboard mana whiteboard? Whiteboard marker. Thank you. Ada lebih lagi tak? Kan hitam boleh. Ya. Tengok boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua, sihat ke? Cuti panjang ni best kot tau. Kan tak pergi sekolah, kan, tapi jangan lupa kan, cuti pun walaupun SPM postpone ke apa ke, kita tetap kena study. Setiap macam mana pun mesti ada penilaian, cikgu akan buat penilaian. Jadi adik-adik kena bersedia, dan yang paling penting kena tahu apa yang adik nak jawab, apa yang adik akan lakukan. Okay, hari ini saya akan terangkan pasal matematik sikit untuk share dengan adik-adik semua. Okay, harap adik semua standby dengan kereta Okey. Soalan pertama, nampak adik-adik semua? Okey, ini P Q R S U V W T. Okey.
So sekarang ni soalan pertama dia, namakan sudut di antara garis US dan US dalam PQRS. Okey, dia tanya sudut. Okey, so apa yang tengah-tengah dia? Okey, jawapan dia adalah Okey, US. Okey, US dalam PQRS. Okey, yang mana bertindih dengan line tu. Okey. Faham ke? Sebelum tu saya nak tanya. Soalan dia, namakan sudut di antara garis US dan PQRS. Balas ya sahaja. Kalau faham setakat ni, balas ya. Oh, Sat nak ambil kalkulator cikgu. Alamak. Tak apa. Okey, tak apa. Sebelum tu, okey, saya ulang balik. Okey, soalan pertama, namakan sudut di antara garis US dalam satah PQRS. Okey. Okay, kita fokus pada tajuk sudut kan, dan soalan ni selalunya dalam past year question daripada tahun 2012 sampailah yang latest 2017 18, dia selalu soalan ni nombor 2 ataupun nombor 3. Kalau adik-adik dah tengok dah soalan past year, okay, soalan ni memang famous dalam soalan nombor 2 ataupun nombor 3. Okey, siapa yang dah ready, balas ya. Okey, sudut US dalam PQRS. Jadi dalam ni adalah, adik-adik tengok balik. Mudah je. Okey, jawapan dia adalah PSU. Sudut PSU. Jawapan dia simple je. Tengok dah boleh tahu PSU. Okey, faham tak? Alamak, you macam V dah tengok. Okey. Bagus. Okey, faham soalan pertama? Kalau faham soalan pertama, balas oh yeah. Oh yeah. Okey. Soalan kedua. Okey. Bagus. Okey, dalam formula ni adik-adik akan nampak. Okey, tadi jawapannya adalah namakan sudut di antara US dalam PQRS, PSU. Okey. Dalam sudut US pula ada hitung sudut US dalam PQRS. Okey. Bila berkaitan dengan ni, dia ada tiga je formula dia. Sama ada Toa Soh satu lagi buat CEH okey. Nampak hujung tu? Okey, ada tiga formula je. Nice.
Okey, TOA, TOA, SOH ataupun CAH. Simple je. Okey. Bila sudut ni center kan, yang menghubungkan dia automatik OA. TOA. Okey. Formula dia simple je. Okey, bila kita guna tan, okey. 4/8. Mana nak ambil 4, mana ambil 8. Nampak ah? Okey. 4 adalah sini O. A dia /8. Panjang dia yang sama. Okey, so formula dia TOA, TOA, tan 4/8. Okey. So dah boleh kira belum? Dah dapat dah berapa sudut dia? Berapa sudut dia? Siapa yang dapat? Tolong tulis jawapan. Ada yang dapat jawapan belum? Berlindung pula. Okey, jawapan dia, saya tak bawa kalkulator hari ni, tapi saya dah kira siap dah. Jawapan dia sudut 26/34. Okey, dapat ah? Okey, sini. Okey, semua faham? Ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Berdasarkan soalan ni? Ya, okey, semua okey ke? Boleh kita sambung dekat soalan yang seterusnya? Ada soalan? Alhamdulillah, setakatlah tak ada soalan lagi. Nampak macam apa semua faham. Okey, kita ke soalan seterusnya. Okey, next kita buat persamaan linear. Soalan dia,
Okey. Aku tak faham pula kendai ni. Okey, hitungkan nilai X dan Y. Okey, soalan macam ni dalam pasir dia selalu ada nombor 3 dan nombor 4. Selalu nombor 3 dengan nombor 4. Okey, sekarang adik-adik boleh buat sendiri dulu tak? Ada apa-apa soalan setakat ni sampai sekarang? Okey, adik-adik cuba buat dulu. Hari kita bincang jawapan macam mana. Kali ni kita buat soalan pasir je. Mudah untuk adik-adik faham dan macam mana nak buat, senang. Nanti bila adik jumpa jawapan yang sebenar, mudah adik-adik nak buat nanti. Ada soalan tak? Okey, sementara tu adik-adik cuba jawab dulu soalan ni dekat depan ni. Banyak soalan pasir ni. Soalan ni adik-adik, dia nilai dia 4 markah je. Adik dapat equation dia 1 markah, adik dapat nilai dia, persamaan dia 1 markah, adik dapat nilai X, nilai Y 1 markah, 1 markah. Total 4 markah. Okey, kita sambung. Okey, ini nombor 1. So kita selesaikan Y paling simple. Okey, sambung kat mana? Buka sini lah. 2x tolak Y sama dengan 6. Tolak Y sama dengan 6 tolak 2x. Y sama dengan negatif 6 tambah 2x. Okey. Sampai sekarang ni faham tak macam mana?
Okey, ini kita nak cari persamaan nombor 2. Okey. Sampai sekarang faham tak? Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak Izani? Okey. So kita nak masukkan equation nombor 2 2 into 1. Okey. X tambah 1/2 Y 6 tambah 2X negatif 6 tambah 2X. Okey, sama dengan negatif 1. Okey. So, adik-adik dah boleh jawab ke? Belum pula. Okey, kita substitute masuk balik 2 dalam 1. Okey. Okey. X sama dengan X tambah okey. Terbalik sikit ya. Okey, saya terangkan. Okey. Sekarang dah faham Okey, bila adik dah buat masuk, okey, ini equation yang pertama, X 1/2, okey. Buat masukkan balik negatif 6 tambah 2X sama dengan negatif 1, equation yang pertama. Okey, so adik kali masuk balik. Okey, X, okey, positif negatif akan jadi negatif, tolak 3 tambah, okey, 1/2 kali 2 sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. So kita pindahkan balik. Kita selesaikan dengan cara mudah. Okey, kita kau X tambah X akan jadi berapa? Weh, ada orang jawab rupanya. 2X. Okey. Okey, positif, negatif bawa ke kanan akan jadi positif. Okey, negatif 3, sorry. Okey, tambah 3. So jawapannya apa? Okey, masuk dia senang je. Adik hutang RM1. Adik hutang RM1. Adik bayar kat orang RM3. Okey, jawapan dia adalah baki dia 2. Okey. So ini darab. Kita bawa ke sebelah sana. 2 bahagi 2 jadi 1. X sama dengan 1. Okey. Faham macam besar sangat bila aku tulis. Cik sikit. Okey. Seterusnya. Okey. Macam mana kita nak cari nilai Y? Okey, kita dah dapat nilai X dah. Kita nak cari nilai Y pula. Okey, Y sama dengan negatif 6 tambah 2X. Okey. X sama dengan apa? Nilai 1. Okey. Hutang 6 tambah 2. Okey. Hari ni adik hutang RM6. Adik hanya bayar RM2 je. So jawapan dia berapa? Jawapan dia masih lagi negatif 6. Adik masih ada hutang lagi RM6. So nilai dia Y. Okey. Sampai sekarang ada soalan lagi tak? Hutang 4. Okey. Adik hutang RM6, adik bayar RM2, so baki ada lagi RM4. Okey, jadi ini jawapan dia. X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 4. Okey, sampai sekarang ada soalan lagi tak? Tak faham ke apa ke? Kalau faham, kan? Adik sebut, yes bebe. Faham? Sebut, yes bebe. Okey, komen kat bawah. Kita nak pergi soalan seterusnya.
Okey, kalau faham soalan ni tulis yes bebeh Dah. Berapa minit? Okey, boleh ya kita ke soalan seterusnya. Okey ya, senang je ni, adik selesaikan je. Kita selesaikan 1, 1, 2 kali 3, 6. Tolak 2 kali 2, 4. Oh, nampak? Okey. So, kita pindahkan daripada kanan ke kiri. Okey. Lepas tu kita selesaikan yang mana kita boleh selesaikan dulu. Okey, dapat tak equation ni? Okey, adik-adik dapat tak equation ni? Tengok. Okey. Okey, bila adik guna calculator, equation, okey, adik-adik akan dapat mudah je. X tambah 2 X tolak 3 sama dengan kosong. So, macam mana kita nak cari 3? Macam mana nak cari nilai X? Amboi, kenapa tak tulis? Okey, kita selesaikan satu. Mana? 2, 3. Okey, kita selesaikan satu-satu. Okey. X tambah 2 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2. Okey, satu lagi. X tolak 3 sama dengan kosong. X sama dengan 3. Yang ni dalam soalan pastia, dia berapa markah nak cari pun tak jumpa. 3, 4 markah dia ni. Yes. Dalam soalan pastia, jawapan ni, soalan ni 4 markah. Okey, faham tak? Kalau faham sebut okey. Itu je. Kalau faham sebut okey. Hak yang mana dengar ni pun komen sekali lah sebut okey. Okey, adik-adik tengok dulu. Kalau mana tak faham, adik bagi tahu. Okey. Ada soalan boleh tanya. Okay, next nanti kita akan buat soalan pasir yang best sikit. Mungkin kita akan buat soalan yang markah dia tu lebih 4-5 markah ke apa ke. Kita buat straight line ke apa ke, graf ke minggu depan. Persamaan intercept pun boleh. Tapi sebelum tu kami nak minta tolong lah. Kalau adik nak kami lagi untuk share lagi pasal matematik, sains, math dan lain-lain, nak minta tolong adik-adik jemput kawan-kawan adik, ajak lagi ramai kawan-kawan adik, minta tolong share dekat semua softmax yang ada. Jangan share kat TikTok je. Tak share kat TikTok pun boleh. Okey, paling penting
Okay, ini adalah PKP fasa yang ketiga. Okay, fasa ketiga ni orang akan nampak angka kes yang orang kata masuk hospital 2 digit. 89, 50 lebih. Jadi sebagai orang yang berusia kat sini, saya minta tolong adik-adik lah untuk kekal duduk di rumah. Kalau ada kata nampak siapa yang orang kata apa, ketegak, degil tu, adik nasihatkan dia, kalau boleh marah. Agak-agak sebab mereka ni ketegak sangat, dia pun penampak pun tak apa kat mereka. Sebab mereka ni lah punca penyebaran dia, munculnya benda-benda ni. Kan? Kita tak mahu, kami pun nak juga adik ada dengan adik, bersama dengan adik. Kita ajak mat lebih lama lagi kalau boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.